Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita bincang sekali lagi ataupun sedikit sebanyak berkaitan dengan hadis ataupun persoalan-persoalan yang sering ditanya dalam page saya ataupun dalam Facebook saya berkaitan dengan hukum hakam solat, yang mana kita semua tahu dalam minggu lepas ataupun minggu sebelum-sebelum ini saya ada ataupun admin page saya ada berkongsi hadis-hadis ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan salat. Jadi adalah yang bertanya tentang hukum-hukum yang lain. Jadi saya nak khabarkan kepada pembaca yang mana saya telah pun menyiapkan sebuah buku yang saya kira ni buku terbaru saya lah, yang mana buku ini merupakan buku saya yang saya terbitkan untuk tahun ini, iaitu tahun 2020, yang saya telah siapkan dalam bentuk soal jawab. Ada 60 lebih soalan dalam buku ini yang saya telah nyatakan hukum hakam berkaitan dengan salat yang ada orang bertanya saya. Jadi, dan soalan itu ada kalanya selalu sangat berulang orang tanya, jadi saya jawab di dalam buku itu. Dan sebahagian daripada hukum hakam, bukan kata sebahagian lah, sebahagian besar daripada hukum hakam ni saya letakkan perbandingan 4 mazhab. Kemudian saya nyatakan pendapat yang tepat mengikut penilaian saya. Jadi mungkinlah dalam penilaian tu ada yang tak setuju dengan penilaian saya, tak ada masalah. Kerana kalau tak setuju pun kerana isu ni ada khilaf. Orang yang lebih baik daripada kita pun telah, ulama-ulama yang lebih baik dari ilmunya daripada kita, yang lebih mendalam ilmunya daripada kita pun telah berbeza pendapat. Jadi apatah lagi kita. Jadi buku saya ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hanya boleh didapati melalui online. Jadi kena order melalui online. Jadi Karangkraf telah buat satu ketetapan, buku saya ni hanya dijual di online dan tidak dijual di kedai buku. Jadi kalau siapa-siapa yang nak memiliki buku ini untuk mengambil manfaat daripadanya, perlu menghubungi kita kata wakil-wakil penjual buku lah. Kalau ni boleh tengok ke page Karangkraf. Boleh juga menghubungi sahabat saya Hadi Akmal yang selalu jual buku saya lah, dan dia ni rajin. Dan insya-Allah buku ni akan dimula pre-ordernya pada 11 pagi. Boleh tengok di laman web karangkrafmall.com, karangkrafmall.com, dan harganya adalah RM25. Tapi mula order adalah pada pukul 11 pagi ni. Jadi kena hati-hatilah. Dan kuantitinya sangat terhad. Takut-takut tak dapat. Jadi eloklah tuan-tuan dan puan-puan untuk order awal. Saya ni, sebab buku-buku saya yang lepas-lepas, contohnya macam buku Syarah 40 Hadis Imam Nawawi, 40 Amalan, semua buku-buku ni dah habis dalam simpanan.
dah tak ada dah dalam cetakan. Jadi sebab itu ramai orang bertanya, tapi nak buat macam mana kan dah habis. Baik, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live saya pada pagi ini, untuk sama-sama kita menyumbang kepada satu kempen yang dimulakan oleh Sinar Harian. Nampak tak? Sinar Harian, yang mana kempen dia ni adalah kempen rakyat bantu rakyat, iaitu kempen untuk menyumbang tabung bantuan frontliners COVID-19 yang dilakukan oleh Sinar Harian. Ni Datuk Usamuddin ni, sahabat saya. Boleh disumbangkan kepada Maybank. Nombor akaun dia 514271254025, yang mana atas nama Sinar Karangkraf Sendirian Berhad. Jadi untuk apa bantuan ni? Adalah untuk mereka-mereka yang terkesan, yang sedikit mengalami kesukaran disebabkan oleh kerana pendapatan mereka terganggu disebabkan oleh kerana perintah kawalan pergerakan ni, PKP ni. Sebab kita macam saya tak ada masalah sangat, tak terasa sangat kerana makan gaji. Mungkin di kalangan sahabat-sahabat yang kerja kerajaan pun makan gaji juga. Sekejap, ada yang kata kena pasang lampu. Saya pasang lampu sekejap. Nampak tak? Sebab muka saya pun tak berapa nak cerah, jadi ada yang minta supaya saya pasang lampu. Jadi pasang lampu ni mudah-mudahan nampaklah sikit muka saya kan. Seolah-olah macam pakai kuku putih lah. Bukan nak promosi kan. Baik, saya sambung balik. Kempen ni ialah kempen yang Sinar ataupun Karangkraf lakukan untuk membantu kawan-kawan kita yang pendapatan mereka terganggu dan mereka berada dalam keadaan kesusahan waktu ni. Macam saya dan sahabat-sahabat yang kerja kerajaan tak ada masalah kerana gaji kita jalan, sebab gaji kita akan gaji. Berbeza dengan mereka-mereka yang gaji harian, ada yang meniaga apa semua ni, jadi mungkin ada pendapatan mereka yang terganggu, jadi kita bantu mereka dengan memberikan sedikit sumbangan. Jadi dia punya nombor akaun, saya ulang lagi sekali, akaun Maybank 514271254025. Nanti admin saya akan sharekan poster ni di bahagian komen, nanti boleh tengok. Okey, kita sambung balik tujuan asal kita, iaitu soal jawab berkaitan dengan sebahagian soalan yang selalu ditanya di page saya apabila saya ataupun admin saya berkongsi video berkaitan dengan solat. Jadi ini soalan yang pertama, isbal dan hukum solat dengan melipat hujung seluar kerana labuh. Okey. Dalam video yang lepas telah pun admin page saya telah berkongsi berkaitan dengan hukum solat sambil melipat lengan baju. Kan saya dah hurai hadis tu berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana hadis Ibnu Abbas kata Nabi SAW menyebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa thawban wala sya'ra. Dalam hadis itu atau kama qal, menyebutkan Nabi SAW mengatakan Allah mengarahkan aku untuk aku sujud di atas 7 anggota, dan Allah juga mengarah aku alla akuffa thawban wala sya'ra. Allah juga mengarahkan aku supaya aku tidak melipat baju dan tidak mengikat rambut, tidak mengikat baju dan melipat baju dan tidak mengikat rambut. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak boleh melipat baju ketika mana kita berada di dalam solat. Baik.
Tetapi di sana ada perbezaan pandangan bagi mereka-mereka yang lipat lengan baju dan kaki seluar dalam keadaan mereka ini bukan kerana dalam solat je lipat. Luar solat pun mereka lipat. Maksudnya keadaan mereka melipat lengan baju ni mungkin sebelum solat lagi dah lipat dah. Apakah hukumnya? Baik, dalam isu ni, ulama' saya sebutkan yang pertama, ulama' sepakat melipat baju di dalam solat. Melipat baju kerana ingin solat, dimakruhkan. Okey. Tetapi kalaulah keadaan pakaiannya itu memang dilipat sebelum daripada solat lagi. Di sini ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' mengatakan bahawasanya, kalau dia telah melipat baju sebelum daripada solat dan memang di luar solat pun memang dia dah lipat baju dah. Dalam isu ni ulama' berbeza pendapat. Majoriti ulama' kata tetap makruh kerana Nabi SAW menyebutkan hadis ini secara mutlak. Tidak ada membezakan keadaan ini dan keadaan itu. Selagi mana dilipat baju itu, lengan baju, maka makruh. Manakala mazhab Maliki, mereka mengatakan kalau baju itu sememangnya dilipat, bukan kerana ingin solat. Kerana mungkin dia ada kerja, dia lipat baju dia. Mungkin kerana dia tugas dia memerlukan untuk dia lipat baju. Maka kalau dia solat dalam keadaan bajunya terlipat, maka tidak makruh kerana dia lipat tu bukan kerana solat, tetapi dia lipat kerana memang keadaan dia begitu. Saya tidak nafikan pendapat majoriti ulama' ini lebih selamat sebenarnya. Jadi kalau tidak ada keperluan untuk kita lipat, dan kalau kita nak solat, senang untuk kita rongkaikan lipatan tu, kita rongkailah. Supaya tidak termasuk di dalam makruh. Cuma ada yang bertanya soalan ini lanjut lagi. Iaitu, Ustaz, dia kata, kalau saya pakai seluar labuh, seluar saya bawah pada buku lali untuk lelaki lah, adakah saya perlu lipat? Kerana kalau saya tak lipat nanti, akan menyebabkan seluar saya bawah daripada buku lali. Yang mana bawah buku lali bagi orang lelaki ni ada hadis yang menyatakan bahawasanya isbal ni tak boleh. Saya dah jawab benda ni lama dah. Iaitu isbal ni ada beberapa pandangan di kalangan ulama'. Isbal ni ialah orang lelaki yang memakai baju ataupun jubahnya bawah daripada buku lali. Baik. Yang saya boleh nyatakan di sini ialah sebahagian ulama' mengatakan isbal ini, iaitu memakai pakaian bawah pada buku lali, labuh sehingga bawah pada buku lali, adalah haram mengikut sebahagian ulama', makruh mengikut sebahagian ulama' yang lain, manakala ada sebahagian ulama' yang memperincikan sesiapa yang memakai pakaian yang labuh kerana sombong, maka ia haram. Sesiapa yang memakai pakaian bawah pada buku lali bukan kerana sombong, maka ia adalah diharuskan. Jadi, untuk lipat baju seluar, bagi mereka-mereka yang berpandangan isbal itu adalah haram, maka sekarang ini telah berlaku pertembungan dua hukum. Yang pertama, lipat kaki seluar adalah makruh. Isbal adalah haram mengikut pendapat yang dia pegang. Kalau dia pegang isbal tu haram, jadi ada dua lah. Satu makruh, satu haram. Mana lebih utama? Melakukan perkara makruh lebih utama daripada melakukan perkara haram. Tetapi, kalau dia berpegang kepada pendapat isbal itu tidak haram secara mutlak, tetapi isbal itu haram jika sombong dan dia memakai pakaian labuh tidak sombong, dan inilah pendapat yang saya pegang setakat ini, iaitu isbal ni tak haram selagi mana tidak sombong. Maka dalam isu ni, kalau dia lipat kaki seluar dia, maka melipat kaki seluar itu adalah makruh, dan isbal itu tidaklah diharamkan kerana tidak ada unsur kesombongan di situ. Jadi saya harap boleh faham kot. Siapa yang pegang kepada isbal haram, maka lebih baik dia lipat kaki seluar dia berbanding dia biarkan kaki seluar di bawah pada buku lali. Lebih baik dia buat perkara makruh daripada dia buat perkara haram. Tetapi kalau dia pegang kepada pendapat melipat kaki seluar adalah dibenarkan selagi mana tidak ada kaitan dengan kesombongan, maka dalam keadaan itu melipat kaki seluar tanpa keperluan adalah dimakruhkan. Pendapat yang saya pegang inilah isbal tidak haram selagi mana tidak sombong, dan makruh bagi dia untuk melipat
kaki seluar dia tanpa ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, contohnya macam seluar dia terlalu labuh, dia pakai seluar abang dia umpamanya kan. Dia pakai seluar abang dia labuh sangat, abang dia tinggi sangat. Jadi dia lipat tu bukan kerana dia saja nak lipat, tetapi dia lipat tu kerana kalau dia tak lipat, seluar dia akan menutup kaki dia, ataupun seluar dia tu akan panjang sampai bukan kata kaki tak nampak, sampai orang boleh terpijak kaki seluar dia. Maka dalam keadaan tu bolehlah dia bertaklid dengan pendapat Al-Maliki kerana ada keperluan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Boleh nampak Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu ramai juga yang tanya, imam terlebih rakaat, makmum kena buat apa? Kita semua tahu dalam hadis Nabi kata, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikut. Imam ni dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai imam dan kita kena ikut. Okey. Jadi tiba-tiba dalam satu keadaan imam terlebih rakaat. Sepatutnya imam solat 4 rakaat, kita duduk belakang dia. Tapi imam bangun untuk rakaat kelima umpamanya. Ataupun imam terkurang rakaat pun boleh jadi juga. Sepatutnya imam solat 4 rakaat, sampai rakaat kedua dia bagi salam, dia ingat dia qasar. Dia tersilap, dia ingat dia qasar. Rupanya dia tak qasar. Kan? Jadi macam mana makmum di belakang dia? Dalam isu ni ada dua pandangan. Pertama, pendapat majoriti ulama, yang kedua pendapat minoriti ulama. Pendapat majoriti ulama ialah makmum tidak dibenarkan untuk ikut imam jika imam tersilap. Jadi kalau imam tersilap, contohnya imam meninggalkan rukun, maka makmum tak boleh ikut. Contohnya macam keadaan ni, imam menambah 1 rakaat yang lebih, maka makmum dalam keadaan tu tak boleh ikut imam. Kecuali dalam mazhab sebahagian ulama mazhab Maliki. Tetapi pendapat ni bukan pendapat yang tepat dalam mazhab, bukan pendapat muktamad. Mereka kata kena ikut imam. Tetapi pendapat ni adalah pendapat yang salah. Pendapat yang tepat ialah makmum apabila imam terlebih rakaat, makmum yang mengetahui mesti untuk duduk dan tidak mengikut imam untuk rakaat yang kelima tu. Mesti duduk dan menyebutkan subhanallah. Jadi bila makmum dah pergi subhanallah, jadi kalau imam tersedar dan imam turun, okeylah. Sebab dia tak boleh bangun. Makmum tak boleh bangun sebab makmum tahu rakaat ni salah. So dia duduk, disebut subhanallah untuk menegur imam. Disebut subhanallah itu seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, at-tasbihu lirijal wa tasfiqu lin-nisa. Makmum lelaki disebut subhanallah, makmum perempuan dia tepuk untuk imam sedar. Dalam keadaan dia duduk, imam dah bangun, perempuan dia tepuk, lelaki disebut subhanallah. Jadi kalau imam duduk, okeylah. Tapi kalau imam jenis keras kepala, kan, imam jenis tak nak ikut, apa dia perlu buat? Makmum kekal duduk baca tasyahud. Tapi dia diberi dua pilihan, iaitu sama ada untuk dia menunggu imam dia sampai imam dia duduk dan bagi salam bersama, ataupun dia baca tasyahud, kemudian dia niat mufaraqah, niat bercerai dengan imam, kemudian dia bagi salam. So dia diberikan dua pilihan. Bagi makmum yang tahu imam telah menambah rakaat yang kelima tu dalam keadaan imam lupa, makmum yang mengetahui perkara ini salah, tidak dibenarkan untuk ikut imam. Kalau dia tahu benda ni salah dan haram untuk diikut juga, maka solat makmum terbatal. Kecuali kalau makmum jahil. Makmum tak tahu hukum nak buat macam mana. Dia kata dia tahu imam salah tapi dia tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan ini, makmum diberikan keringanan ataupun makmum diberikan keuzuran berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW pernah solat terlebih 1 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah solat terkurang rakaat dan sahabat lain ikut Nabi. Kenapa sahabat lain ikut Nabi? Kerana sahabat tak tahu waktu tu adakah solat telah diubah hukumnya ataupun tidak. Zaman Nabi ni hukum boleh berubah kan. Jadi dalam keadaan ini, kalau makmum ikut dalam keadaan dia jahil, dia tak tahu nak buat apa, maka diberi keringanan. Jadi imam ni apabila dia dah tersilap, tambah 1 rakaat apa semua, jadi perlu untuk solat sujud sahwi dan makmum ikut dia sujud sahwi. Jadi saya harap saya menjawab soalan ni lah. Okey.
Kalau ada yang tanya lagi berkaitan dengan isbal, nanti boleh tengok sebenarnya Aman Shah Ahmad, saya telah pun jawab soalan ni. Nanti tengok video yang soalan sebelum ni, sebab ni soalan kedua dah. Saya yang isbal tadi saya jawab dalam soalan pertama. Baik. Soalan berikutnya, adakah solat berjemaah di rumah dapat 27 kali ganda pahala? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, salatul rajul fi jamaah afdal min salatihi fi baitihi aw suqihi bi bid' wa 20 darajatan atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW kata, solat seorang lelaki ataupun solat seseorang di kalangan kamu secara berjemaah itu lebih baik daripada solatnya di rumahnya ataupun solatnya di pasarnya dengan 20 lebih kali ganda. Dalam riwayat yang lain disebut 27 kali ganda. Jadi solat berjemaah ni memang ada fadilat berbanding solat sendirian, berbanding dengan solat sendirian. Cuma di sini timbul perbahasan. Solat di rumah kalau berjemaah dapat 27. Mengikut pendapat yang sahih ialah pendapat yang tepat melalui penelitian saya dan inilah yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid, seorang ulama mazhab Syafi'i. Dia mengatakan solat berjemaah di rumah pun dapat 27 kali ganda. Cuma solat di masjid, solat di masjid dapat pahala lain, kerana solat dalam hadis lain Nabi SAW menyebut siapa-siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi ke solat semata-mata kerana ingin solat, maka setiap langkahnya itu akan meninggikan darjat dan akan mengampunkan dosa. Yang ni fadilat ni, walaupun orang solat di rumah dapat fadilat ni 27 darjat lebih daripada solat bersendirian, tapi di sana ada fadilat lain pergi ke masjid yang tidak diperolehi oleh orang yang solat berjemaah di rumah. Jadi cuma dalam keadaan ini saya nasihatkan supaya tak perlulah pergi ke masjid, melainkan bagi petugas-petugas di masjid sajalah. Kerana waktu ni waktu yang bahaya dan saya telah pun huraikan dalam kuliah yang lepas. Baik. Soalan berikutnya, hukum solat berjemaah dengan jarak 1 meter. Okey. Sekarang ni timbul pula satu persoalan, mereka pergi ke masjid tapi jaraknya 1 meter antara saf ke saf ataupun antara jemaah ke jemaah tu solat 1 meter kerana nak mengamalkan social distancing, nak mengamalkan jarak yang selamat. Untuk Malaysia, saya dah sebutkan dulu, kita taatlah pada pemerintah kerana Malaysia ni kita dah tahap bahaya wabak. Dah tahap bahaya. Jadi perlu bukan hanya menjaga jarak, perlu juga untuk menjaga kebersihan dan menjaga keadaan, di mana kebanyakan masjid-masjid ni udaranya kedap, jadi kalau ada orang yang bersin ke apa ke mungkin akan menjangkiti kita. Tetapi kalau di negara-negara yang belum serius, ada juga sebahagian yang bertanya bagaimana hukumnya mengamalkan benda ni. Pertama saya nak sebut, dalam isu ni, dalam isu merapatkan dan meluruskan saf ni ulama berbeza. Majoriti kata sunnah, bukan wajib. Manakala Imam Bukhari dan sebahagian ulama seperti Ibn Taymiyah mengatakan ia wajib. Walaupun wajib, ia bukan rukun salat. Jadi kalau orang tu buat salat dalam keadaan safnya tidak rapat dan tidak lurus, maka dalam isu ni solatnya tetap sah. Jadi kalau satu orang dia solat dalam keadaan jarak 1 meter, solat jemaahnya sah, tetapi dia tak dapatlah pahala saf mengikut majoriti ulama, kerana majoriti ulama berpandangan meluruskan saf dan merapatkan saf adalah sunnah, bukan wajib. Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah. Dia masuk dalam solat, dia tengok Nabi dah solat dan dia masuk solat tu dalam keadaan di belakang saf. Dia tak masuk dalam saf, kemudian dia bergerak sikit-sikit masuk dalam saf. Nabi SAW tidak mengarahkan dia untuk mengulang solat. Ini menunjukkan ia bukanlah rukun. Meluruskan saf tu bukan rukun solat. Baik. Kemudian solat jamak bagi petugas kesihatan dan frontliners. Yang ni sebenarnya Fatwa Perlis telah pun melakukan irsyad hukum, iaitu dengan mengatakan, dan irsyad ni saya yang cadangkan dan saya yang tulis, dan ahli fatwa Perlis telah pun memberikan penambahbaikan pada tulisan itu dan alhamdulillah diiktiraf sebagai irsyad hukum bagi negeri Perlis, iaitu bagi mereka-mereka yang telah ataupun yang sedang berada di barisan hadapan merawat orang-orang yang sakit COVID ni, mereka dibenarkan untuk melewatkan solat zuhur
dan mengawalkan solat asar bagi yang mampu. Ini dipanggil jamak suri, jamak pada gambaran. Sebenarnya bukan jamak pun. Dia solat di hujung waktu zuhur, habis solat hujung waktu zuhur masuk asar, dia solat awal asar. Kalau tak mampu, maka mereka boleh untuk melaksanakan solat jamak takdim ataupun jamak takhir berdasarkan penilaian mereka dan kepercayaan mereka yang kuat. Mereka tidak boleh dan tidak sempat untuk solat dalam waktu, maka mereka dibenarkan untuk jamak salat tanpa qasar, 4 rakaat dan 4 rakaat. Kerana qasar ni hanya untuk musafir. Mereka dibenarkan untuk jamak salat kerana hajat dan keperluan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW pernah bersolat jamak di antara zuhur dan asar di Madinah tanpa ada safar, bila safarin min ghairi safarin wala khauf, tanpa kerana musafir dan bukan juga kerana perang. Bila ditanya kepada Ibn Abbas kenapa, Ibn Abbas menjawab, arada alla yuhrija ummatahu, Nabi SAW tidak mahu untuk menyusahkan umat dia. Okey, ini bagi mereka yang mampu, yang tidak mampu untuk solat, yang terlibat dengan fardan lainnya, tak mampu ataupun tidak sempat untuk solat di dalam waktu, mereka boleh jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik, hukum solat dengan memakai topeng muka. Asalnya dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW tidak membenarkan seseorang untuk solat dalam keadaan menutup mulutnya. Mulut ni dalam keadaan biasa mesti dibuka, mesti dibuka. Tetapi dalam keadaan yang memerlukan, umpamanya dalam keadaan wabak ni dan dia adalah petugas umpamanya, jadi dia perlu untuk memakai mask dalam keadaan salat, maka para ulama menyebut dibenarkan jika ada hajat. So hukum asal tanpa hajat makruh menutup muka ataupun menutup mulut. Tetapi jika diperlukan kerana ada keperluan yang mendesak, maka dibenarkan untuk memakai. Penggunaan hand sanitizer dalam solat. Hand sanitizer ni kan ada dua jenis, satu bunuh bakteria, satu bunuh virus. Jadi bunuh virus ni ada sebahagiannya tinggi kandungan alkoholnya, dia mesti 60% ke atas campurannya adalah alkohol. Jadi baru virus boleh mati bila kita pakai sanitizer tu kan. Jadi dalam isu ni saya tengok kita kena tengok adakah alkohol itu arak, ataupun soalan yang kedua, adakah arak itu najis. Okey, soalan yang kedua saya nak jawab dulu, adakah arak itu najis? Majoriti ulama kata arak itu najis. Minoriti ulama kata arak tu tak najis, tetapi haram. Bukan semua benda yang haram itu najis. Umpamanya mencuri itu haram, tetapi mencuri tidak najis. Jadi kena faham itu. Okey. Saya wallahu taala alam berpendapat minoriti tepat, iaitu arak haram tetapi ia tidak najis. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan memakai pendapat majoriti ulama, arak itu najis, maka kita perlu tanya soalan yang kedua, adakah alkohol dalam sanitizer itu adalah alkohol arak? Dalam isu ni ada dua pandangan. Ada yang kata alkohol yang dihasilkan dalam perfume dan juga dalam hand sanitizer ni dia bukan melalui proses yang dilakukan untuk proses arak. Maksudnya orang yang buat ataupun yang hasilkan alkohol ini tidak bertujuan untuk buat arak, maka tidak menjadi masalah dan dia tak mengambil hukum arak. Ada yang kata tak, sama. Okey, tapi wallahu taala alam, saya kira pada tahun 1989 Fatwa Kebangsaan telah pun mengeluarkan fatwa alkohol yang ada dalam perfume ini adalah alkohol yang dimaafkan. Jadi sama jugalah macam dalam sanitizer, alkohol ini bukan bertujuan untuk menghasilkan arak, jadi boleh untuk dibawa salat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu dulu, sebab pukul 11 ini, ni pun dah pukul 11 dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya dah dilancarkan buku saya yang terbaru ni, buku soal jawab salat mudah lagi sunnah, kan? Mudah lagi sunnah. Kita nak tahu dalam solat ni ada gerakan-gerakan yang dibenarkan, dalam solat ni ada perkara-perkara yang kalau ikut pendapat dalam hadis sebenarnya adalah sunnah, tapi kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian saya ni
saya memberikan manfaat ilmu kepada yang mengikuti video saya pada pagi ni. Cuma ada orang tanya, kenapa buat pagi Ustaz? Iyalah, kerana buku saya nak dilancarkan pukul 11. So, telah pun dilancarkan. Jadi, siapa-siapa yang teringin, yang berminat nak memiliki buku saya yang terbaru ini, boleh pergi ke www.karangkerahmall.com ataupun boleh hubungi sahabat saya, Hadi Akmal, yang mana dia juga berusaha untuk menjual buku saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tulis ini memberikan manfaat kepada semua. Mudah-mudahan saya mendapatlah sedikit pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tak dapat nak jawab semua soalan sebab banyak sangat yang komen ni. Yang komen kecam pun ada ni. Tapi tak apalah. Yang kecam tu dia tak ada buat apa tu kan. Dia baru lepas sarapan, lepas tu dia boring. Dia kecam lah saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya doakan supaya semua berada dalam perlindungan Allah. Semua sihat sejahtera, dijauhkan daripada COVID. InsyaAllah. Jadi, terima kasih banyak. Doakan semoga saya juga, hidup saya diberkati, masa saya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.